warahmatullahi wabarakatuh. Dibilang kata disebut adat Melayu bersendi syarab. Sebarang kerja patut berhemat, hemat laku budi bahala. Kumpulan kreatif dari MPAJ dalam EPIK 2020 kali ini komited seperti mana tahun-tahun sebelum ini untuk meraihkan produk inovasi kami yang berjaya dihasilkan sesuai kerjaan kami mengamalkan amalan 5S secara berterusan sejak tahun 2006 yang menghasilkan 152 produk inovasi dan pernah meraih tempat pertama dekat kekuasaan 3 tahun berturut-turut dalam majlis EPIK Anjuran MPC kali ini. Melalui perbincangan kumpulan secara terancam serta penggunaan kaedah kualiti secara sistematik dalam penyelesaian masalah, alhamdulillah, produk D5AC jaya dihasilkan bagi menyelesaikan isu kelewatan penyediaan laporan audit 5S oleh pasukan audit dalaman. Berikut kami kongsikan perjalanan kami dalam menghasilkan kerjaan kumpulan kami ini. Pengenalan masalah. Pemilihan projek bermula dengan kaedah brainstorming. Kemudian, analisis keupayaan dan kritikal telah dibuat bagi menyenarai pendek masalah. Bagi memilih masalah penting, analisis SMART digunakan dan ahli kumpulan sepakat untuk memilih masalah kelewatan penyediaan laporan audit dalaman amalan persekitaran berkualiti 5S oleh pasukan audit dalaman sebagai tajuk projek. Seterusnya, masalah telah didefinisikan melalui kaedah 5W1H iaitu kelewatan penyediaan laporan audit dalaman APB 5S berlaku di bahagian audit dalam oleh jawatankuasa audit semasa audit dalaman dilaksanakan mengikut sasaran kerja tahunan di mana laporan akhir dikeluarkan melebihi 14 hari. Objektif projek telah ditetapkan selaras dengan objektif sistem amalan persekitaran berkualiti 5S MPAJ iaitu melaksanakan audit dalaman APB 5S dengan cekap dan efektif. Penetapan sasaran projek pula dibuat berdasarkan piagam pelanggan iaitu memastikan setiap laporan audit dikeluarkan dalam tempoh 14 hari. Masalah juga dipilih sejajar dengan matlamat organisasi dan impak kepada pelanggan, organisasi dan pihak berkepentingan. Pihak berkepentingan yang menerima impak tinggi daripada projek ini digambarkan melalui kesan berantai. Seterusnya, jika projek tidak dilaksanakan, ia memberi potensi impak negatif dan jika dilaksanakan, ia dapat memberi impak positif seperti dinyatakan. Projek ini juga adalah sejajar dengan agenda nasional iaitu kaitan dengan revolusi perindustrian 4.0. Seterusnya, bagi penyelesaian akhir kreatif dan inovatif, kumpulan telah menggunakan Raja Ishikawa 1 dan 2 bagi menapasti punca masalah utama iaitu proses kerja yang panjang, terikat dengan tugas hakiki dan penggunaan kertas yang banyak. Seterusnya, kumpulan telah menganalisis cadangan penyelesaian melalui punca utama masalah dan menapasi setiap kelebihan dan kekurangan seperti di layar. Melalui kaedah Raja Carta Perancangan Keputusan, cadangan penyelesaian yang diterima ialah mereka bentuk sistem audit amalan persekitaran berkualiti APB 5S untuk kegunaan pasukan audit dalaman MPAJ. Kumpulan seterusnya menggunakan teknik scramble bagi pembentukan sistem. Butiran adalah seperti di layar. Carta Pembatuan Pembangunan Sistem telah dirangka bagi memudahkan pelaksanaan oleh ahli kumpulan yang ditugaskan turut mengambil kira perkara berikut: kajian dan analisa keperluan sistem, pembangunan sistem dan prototipe, pelaksanaan uji cuba dan penambahbaikan, penyediaan manual pengguna, kelulusan pelaksanaan projek, taklimat kepada pasukan audit, pelaksanaan projek dan pemantauan projek dan hebahan. Bagi kajian dan analisa keperluan sistem adalah seperti di layar. Seterusnya, penetapan ciri-ciri sistem yang dicadangkan adalah berikut: mesra pengguna, pelaksanaan audit dalaman APB 5S yang lebih cekap, mudah untuk dinilai taraf dan diubahsuan mengikut keperluan, berinformasi, maklumat mudah untuk diakses dan dihantar dalam persekitaran IoT dan kos pembangunan yang sangat minimal. Produk inovasi ini diberi nama D5SAC iaitu singkatan bagi Digital 5S Audit Checklist. Melalui pelaksanaan uji cuba dan penambahbaikan sistem ke atas tempoh penyediaan laporan audit, ia menunjukkan sasaran 14 hari berjaya dicapai daripada 40 hari kepada 1 hari. Kumpulan juga telah mengenal pasti jangkaan faedah daripada produk inovasi ini merujuk kepada pelanggan iaitu tahap kepuasan pelanggan akan meningkat, organisasi, perkhidmatan masa pelaksanaan audit, perkhidmatan kos kertas, pengurangan tenaga kerja, peningkatan tahap kepuasan juru audit APB 5S, kos pembangunan sistem yang lebih jimat, penjanaan hasil kepada organisasi, peningkatan kompetensi auditi, peningkatan kompetensi dan keyakinan juru audit APB 5S, seterusnya pengurangan tekanan kerja kaki tangan, pelaksanaan tindakan penambahbaikan di setiap zon akan lebih cekap dan penerokaan dalam idea kreatif dan penciptaan akan dapat dilaksanakan. Seterusnya, bagi persekitaran, kempen amalan hijau dan Sustainable Development Goals SDGs akan dapat dijayakan.
Bagi pihak berkepentingan, penjimatan ke atas penggunaan kertas PBT, pembangunan sistem APB5S oleh PBT dan melalui usaha sama melibatkan organisasi yang mempunyai persetujuan 5S dengan MPC. Keunikan sistem yang berjaya dihasilkan adalah seperti yang telah dicadangkan pada peringkat awal pembangunan sistem, seperti di layar. Walau bagaimanapun, lain-lain keunikan sistem yang berjaya turut dihasilkan adalah seperti berikut. Tidak memerlukan kos penyelenggaraan, keselamatan data terjamin, tidak memerlukan kos ubah suai sistem, mempunyai animasi grafik menarik dan boleh ubah, boleh digunakan di mana-mana lokasi, boleh digunakan dalam persekitaran offline dan boleh dipapar menggunakan pelbagai jenis medium. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kumpulan telah mengenal pasti impak projek D5SAC melibatkan pelanggan organisasi persekitaran dan pihak berkepentingan. Impak kepada pelanggan menunjukkan tahap kepuasan pelanggan telah berjaya ditingkatkan. Impak kepada organisasi dikenal pasti dikategorikan di bawah impak boleh diukur dan tidak boleh diukur. Impak kepada organisasi yang boleh diukur ialah: pertama, penjimatan masa pelaksanaan audit daripada 40 hari kepada 1 hari sahaja. Masa yang diambil adalah 1 jam 15 minit saja bagi satu zon. Kedua, penambahan program audit tahunan yang mana sebanyak 16%. Ketiga, penjimatan kos kertas melibatkan borang senarai semak dan laporan akhir audit. Keempat, penjimatan sumber manusia daripada 2 kepada 1 orang juru audit saja. Kelima, peningkatan kepuasan juru audit daripada 68% kepada 100%. Keenam, penjimatan kos pembangunan sistem sebanyak RM15,300 dan disahkan oleh Pegawai Teknologi Maklumat MPAJ. Ketujuh, penjanaan hasil kepada organisasi. Anggaran hasil jualan sistem D5SAC kepada: pertama, 149 PBT Malaysia berjumlah 1.162 juta. Yang kedua, 300 organisasi yang mempunyai persijilan 5S di bawah MPC adalah RM2.34 juta. Ada 5 impak kepada organisasi yang tidak boleh diukur ialah: pertama, peningkatan pencapaian kompetensi auditi. Kedua, peningkatan kompetensi keyakinan juru audit. Ketiga, mengurangkan tekanan di tempat kerja. Keempat, tindakan penambahbaikan 5S di setiap zon lebih efisien. Dan terakhir kelima, terokai idea kreatif penciptaan. Seterusnya, spin-off bagi D5SAC yang berjaya dikenal pasti adalah seperti berikut. Pertama, diubah suai sebagai sistem semakan stok inventory. Kedua, diubah suai sebagai sistem audit kendiri bagi Indeks Accountability Jabatan Audit Negara. Ketiga, diubah suai sebagai sistem ujian peperiksaan sekolah atau pengajian tinggi. Dan keempat, diubah suai sebagai sistem audit kendiri bagi penarafan bintang oleh KPKT. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, prospek projek untuk dikomersialkan telah dikenal pasti seperti berikut. Pertama, 149 PBT di seluruh Malaysia. Kedua, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan lain-lain agensi kerajaan Malaysia. Ketiga, organisasi di bawah Industri Kecil Sederhana IKS atau SMBE. Dan keempat, organisasi yang mempunyai persijilan 5S di bawah MPC. Selain daripada itu, impak kepada persekitaran yang dikenal pasti ialah seperti berikut. Pertama, menyokong kempen amalan hijau. Dan yang kedua, menyokong Sustainable Development Goal SDG. Impak kepada pihak berkepentingan yang berjaya dikenal pasti adalah seperti berikut. Pertama, anggaran kos kertas setahun dijimatkan bagi PBT Malaysia ialah ringgit Malaysia RM22,350. Kedua, anggaran kos pembangunan sistem setahun dijimatkan bagi PBT Malaysia ialah RM2.28 juta. Ketiga, anggaran jumlah keseluruhan penjimatan PBT Malaysia ialah RM2.3 juta. Dan terakhir, anggaran penjimatan bagi organisasi yang mempunyai persijilan 5S dengan MPC ialah RM4.64 juta. Secara kesimpulannya, projek kumpulan berjaya dibuktikan dapat memberikan keputusan dan impak yang tinggi kepada pelbagai pihak dan wajar mendapat pengesahan daripada pihak-pihak yang kompeten dan bertauliah. Hadirin sekalian, kumpulan kami telah berjaya mendapatkan pengesahan bagi projek daripada pihak yang bertauliah, iaitu melibatkan Pegawai Sistem Maklumat MPAJ, Pengarah Kewangan dan Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu 5S MPAJ. Projek kami juga telah mendapat pengiktirafan sebagai naib johan di dalam pertandingan Majlis Pesada Inovasi peringkat MPAJ tahun 2020. Salah seorang dari ahli kumpulan kami yang terlibat secara langsung dalam pembangunan sistem D5SAC iaitu Cik Muhammad Fazrin telah mendapat pengiktirafan daripada pihak MPC sebagai salah seorang fasilitator terbaik dalam Team Excellence. Baru-baru ini juga, projek kumpulan kami telah mendapat anugerah emas dalam Regional Team Excellence di peringkat wilayah selatan pada 22 hingga 23 September 2020.
Alhamdulillah, projek ini juga telah berjaya dipatenkan dengan syarikat Adastra pada 5 November 2020. Secara kesimpulannya, projek ini juga telah berjaya memperolehi validasi yang sebaiknya untuk diiktiraf ke peringkat yang lebih tinggi di masa hadapan, insya-Allah. Hadirin sekalian, seterusnya bagi melaksanakan penyelesaian dan mengekalkan keputusan projek, kumpulan telah melaksanakan perkara berikut iaitu mengemaskini My Portfolio MPAJ, membangunkan carta aliran kerja yang baru, hebahan makluman penggunaan sistem melalui memo pada semua jabatan, mewujudkan manual pengguna bagi sistem D5S AC, mendapatkan kelulusan penggunaan D5S AC dari Jawatankuasa Pemandu 5S MPAJ, taklimat pada pasukan audit dalaman 5S MPAJ, melaksanakan pemantauan ke atas pelaksanaan projek pada 13 hingga 15 Julai 2020. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang telah diambil, kami telah berjaya mengekalkan tahap kemapanan projek kami. Tuan-puan sekalian, kumpulan telah membuat penilaian impak ke atas pengajaran yang telah berjaya diperolehi oleh setiap ahli. Penilaian telah dibuat menggunakan kaedah carta rada ke atas 6 kriteria cabaran yang telah dihadapi oleh ahli kumpulan sepanjang pelaksanaan projek ini. Alhamdulillah, didapati semua ahli kumpulan telah dapat menambah baik kualiti diri berbanding sebelum pelaksanaan projek dijalankan. Perkongsian hasil keputusan pelaksanaan projek telah berjaya dilakukan dengan melaksanakan pembentahan D5S AC di hadapan Mesyuarat Jawatankuasa Kegemilangan dan Inovasi MPAJ, Mesyuarat Pengurusan Audit dan Pengurusan Korporat dan Mesyuarat Ketua-Ketua Zon 5S MPAJ. Alhamdulillah. Tanda adat bersedih syarak, Quran dan hadis menjadi tiang. Tanda umat berbudi akhlak, kelakuan manis, hati penyayang. Alhamdulillah, perkongsian kami hampir penamatnya. Namun perjuangan kami, insya-Allah, kami akan teruskan hingga ke peringkat yang lebih tinggi. Berkaitan tujuan ajar dari pelbagai guru termasuk MPC, projek kumpulan kami jelas telah kami buktikan mempunyai pelbagai impak yang dapat beri manfaat kepada negara. InsyaAllah, jika diberi peluang, kami akan sedaya upaya mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang menyokong kami dan mengusahakan projek kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D5SAC terbaik. D5SAC awesome. D5SAC the best. D5SAC makcik suka. Sudah tentu saya suka.